tak payah pergi U, tak payah nak masuk kelas online, tak payah bayar yuran langsung, kau tak payah belajar. So kau tak ada assignment. Jadi KPT telah mengeluarkan kenyataan bahawa pembelajaran secara online perlu dilaksanakan sehingga 31 Disember 2020. Banyak isu yang berbangkit tentang perkara ini di kalangan student. Apa isu dia? Isu dia, sebahagian pelajar masih lagi tidak mendapat capaian internet yang memuaskan, terutama sekali kawasan pedalaman. Internet dah tak dapat, macam mana nak join kelas online? Itu satu hal. Ada lagi satu hal yang student-student lain ni, dia dah tahu, dia nak ponten kelas, dia cakap apa? Doktor, cikgu line slow lah, tak dapat join kelas. Tu padahal line laju je. Line laju tu jangan nak menipu lah kan. Okay, apa isu seterusnya? Isu yang seterusnya adalah pembelajaran secara online ni membuatkan pelajar ramai yang tak fokus. Ramai yang sekadar online tapi dekat belakang tidur. Cerita pasal fokus ni, aku nak ceritalah kisah makcik aku. Makcik aku ni dia cikgu. Dia buat kelas online. Awal-awal kelas tu memang ramai orang datang. Jadi makcik aku ni pun ajar. Masa dalam kelas tu semua orang mute lah kan, sebab takut bising. Dah ajar tu, bila dah hujung kelas tu, makcik aku tanyalah seorang-seorang, faham tak? Hanya 2-3 orang je yang balas lah. Dia kata, faham cikgu. So makcik aku pelik. Punyalah awal dari kelas ramai orang datang, tapi dah hujung-hujung ni 2-3 orang je menyahut kan. Apa kes? Kalau online tu sekadar nak dapat attendance tu, itu rugilah. Kalau secara fizikal pun korang ponten datang tak datang kan, apatah lagi secara online. Pendidikan secara online ni bukan bagi kesan pada pelajar saja, tapi bagi kesan pada cikgu dan juga pensyarah. Ada cikgu-cikgu veteran, pensyarah-pensyarah veteran yang masih lagi tak tahu menggunakan teknologi ni. Dia macam tak tahu nak buat kelas online ni macam mana. Aku ada kisah kawan aku, dia cikgu praktikal. Dia tengah praktikal tu time-time tengah PKP. Jadi cikgu pembimbing ni pula, dia cikgu tua, cikgu veteran lah, kira berpengalaman lah orang kata kan. Tapi bila time PKP ni, si cikgu yang praktikal ni, dia pula yang ajar cikgu pembimbing dia tu untuk buat kelas online. Pula dah, cikgu pembimbing ni dia tak mahir pasal teknologi, so dia minta tolongan cikgu praktikal ni. Sekarang siapa yang praktikal, siapa yang jadi cikgu pembimbing? Jadi situ dah timbul isu kelas online. Jadi kita bincang pasal isu ni, kita beta-beta pasal isu ni, kita kena faham juga kenapa kerajaan keluarkan statement macam tu. Pada pandangan aku lah kan, kerajaan ataupun KPT, dia keluarkan statement macam tu supaya dia menjaga kesihatan pensyarah dan juga pelajar kita. Untuk kita kurangkan wabak ni semakin menular, jadi kita terpaksa lah buat kelas online ni. Katakanlah kalau korang kata nak buat kelas secara SOP, jaga social distancing semua kan. Jadi kebayangkan satu kelas, satu pensyarah akan ajar 30, contohlah, imagine 30 orang pelajar. So kalau 30 orang pelajar tu dah berhimpun, kalau sedangkan raya pun tak boleh lebih 20 orang, ini kan lagi pelajar 30 orang kan. Kalau 30 orang tu mungkin kita kena pecahkan lagi lah, mungkin 15. So kalau 30 dah pecah, yang kelas ni dah ada satu pensyarah, kelas ni siapa yang ajar? Ini baru satu kelas tau, belum lagi cerita yang kelas lain. Dia akan melibatkan penambahan tenaga pekerja. Bila nak tambah tenaga pekerja tu, kena tambah kos pula. So melibatkan kos yang tinggi. So macam mana? Belajar secara online ni ada juga kebaikan dia, ada juga faedah dia. Pembelajaran secara online ini juga membantu kedua-dua pelajar dan juga pensyarah. Satunya dapat tolong pelajar, sebab pelajar dia dapat meningkatkan kemahiran belajar dia lebih advance lagi lah, orang kata high level lah orang kata. Selama ni mengharapkan pensyarah atau seorang guru untuk suap. Kau semua nak suap. Itu je lah kau. Kalau belajar secara online ni, so pelajar dapat berdikari, dia belajar sendiri. So makin advance lah, dia punya IQ high level lah education dia. Itu macam lah. Jadi aku faham korang punya assignment melambak di masa pembelajaran secara online ni. Tapi nak tak nak kita kena telan. Nak grad kan, belajar kan. Aku pun tak suka juga assignment banyak. Kadang-kadang aku tak suka, aku tak buat. So tapi kalau kita nak belajar, memang kita bersungguh-sungguh nak belajar, kita kena buat. Tapi kalau kita tak nak belajar, buat apa kau nak belajar? Kalau kau tak nak belajar, kau tak payahlah buat assignment. Betul lah. So kalau kau nak belajar, kau buat assignment. Kau faham tak maksud aku? Maksud aku macam kau tak nak belajar, tak nak buat assignment, kau tak payah pergi U, tak payah nak masuk kelas online, tak payah bayar yuran langsung, kau tak payah belajar. So kau tak ada assignment, kau pergilah cari kerja ke apa.
Pembelajaran secara online ini juga membantu pensyarah dan juga guru. Time-time sekarang ni, cikgu-cikgu atau pensyarah mula berlatih, mula belajar macam mana nak buat kelas online, macam mana nak guna teknologi. Supaya nanti bila dah masa hadapan, dia tak kekok nak ajar macam mana. So dia dah tahu, dah mahir. Jadi aku sebagai seorang student lah juga kan, aku macam reda lah walaupun kerajaan buat macam ni kan, kerajaan buat kelas online sampai Disember 2020. Walaupun pahit tapi kena juga telan. Yelah, ada baik dan buruk je kenapa buat macam ni. Yang buruknya kita kena telan lah kan. Yang baiknya nanti ialah anak-anak kita nanti tak adalah, InsyaAllah disebabkan mungkin cara ini kita dapat hentikan wabak. Mungkin lagi 2-3 tahun 4 tahun lagi wabak ni dah habis, dah tak ada. So anak cucu kita juga yang dapat kebaikan. So kita kena terimalah walaupun pahit, kena juga telan kan.